Okay, go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, dapat kita bersama-sama di dalam webinar kupasan dan perkongsian Teleskop for All 2022. Jadi program Teleskop for All 2022 ini telah pun dibuka pada 29 April 2022 sehingga 23 Mei 2022. Jadi masih sempat lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk sertai Teleskop for All 2022. Alright. Dekat Malaysia ini program Teleskop for All 2022 ini diajukan oleh National Outreach Coordinator NOC, yang mana penyertaan kita di dalam Teleskop for All ini adalah yang kali kedua. Di mana kita buat pertama kali sertai Teleskop for All
pada tahun lepas 2021, di mana kita telah pun memenangi ataupun diterima satu proposal untuk satu proposal untuk teleskop, diberikan teleskop. Okey. Jadi bersama dengan saya pada malam ini dua orang panel jemputan yang hebat, yang mana masing-masing mempunyai komitmen dan semangat pendidik di dalam memberi pendidikan di dalam bidang astronomi kepada adik-adik semua. Okey, jadi saya perkenalkan panel pertama, Puan Nur Fazila binti Muhammad Hanafiah, Ketua Penolong Pengarah Planetarium Negara. Jadi apa khabar Kak Ella? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Sani. Okey. Okey, baik. Dan kita ada panel kedua, iaitu penerima teleskop di dalam program Teleskop for All 2021, iaitu Cikgu Vadi Valen, anak lelaki Sina Sami. Jadi apa khabar Cikgu Vadi? Cikgu Vadi apa khabar? Okey, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali. Okay, selamat bertemu kembali Cikgu Vadi. Okay, alright. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jadi objektif webinar ini adalah dijalankan adalah untuk memberi penerangan tentang syarat penyertaan dan kriteria aktiviti untuk program Teleskop for All ini. Selain itu juga kita juga menjemput penerima teleskop dari program Teleskop for All 2021 untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik semua serta memberi penerangan, inspirasi dan apakah aktiviti yang dijalankan oleh penerima teleskop untuk program Teleskop for All pada 2021, iaitu Cikgu Vadi Valen, anak lelaki Sina Sami. Dan seterusnya dia juga bagi memahamilah inisiatif dan sokongan planetarium negara di dalam program ini. Okey. Okey, jadi kita mulakan sesi webinar kita pada malam ini dengan penerangan program Teleskop for All 2022 dari Puan Nur Fazila binti Muhammad Hanafiah, Ketua Penolong Pengarah Planetarium Negara. Jadi Puan Nur Fazila dipersilakan untuk memberi penerangan. Okey, terima kasih Sani selaku moderator kita pada hari ini. Okey, baik. Saya rasa mungkin tidak terlewat untuk saya mewakili Planetarium Negara mengucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin Nampaknya kita masing-masing masih dalam mood raya. Okey, walaupun dalam mood raya, Planetarium Negara pelbagai program dah disusun bermula daripada bulan Ramadan sehinggalah hujung tahun ni. Salah satunya program kita yang akan kita bersama-sama kongsi sesi perkongsian kupasan kita pada malam ni, iaitu Teleskop for All 2022. Baik, saya share PowerPoint untuk program Teleskop for All. Okey. Seterusnya kita ke apa itu Teleskop for All. Saya rasa keluarga Malaysia di luar sana mungkin sesetengahnya pernah dengar, pernah lihat ataupun pernah nampak tentang Teleskop for All, ataupun mungkin yang baru hari ni yang ada apa Teleskop for All tu Okey. Baik. Mari saya kongsikan dia. Okey, Teleskop for All tu pada tahun ini seperti yang diterangkan secara ringkas oleh moderator kita Sani tadi sebentar tadi, memasuki penganjurannya
kali kedua pada tahun ini, apabila buat pertama kalinya dianjurkan pada tahun lepas. Selain daripada itu, program Telescope for All pada tahun ini juga dianjurkan sempena dengan sambutan ulang tahun IAU Office for Astronomy Outreach OAO yang ke-10 ya. Selain daripada itu, Telescope for All ni juga merupakan program peringkat global anjuran IAU OAO dengan kolaborasi Stars Shine for Everyone iaitu SSB, Bracer iaitu syarikat ataupun pengeluar teleskop tersebut, dan juga Leiden University. Jadi Planetarium Negara selaku National Outreach Coordinator Malaysia mengambil inisiatif ini dengan menganjurkan Telescope for All untuk memberi peluang ya kepada semua keluarga Malaysia dan rakyat Malaysia untuk bersama-sama kita menyahut cabaran merebut peluang keemasan ini untuk mendapat salah satu daripada teleskop yang ditawarkan pada tahun ini ya. Okey. Selain daripada itu, Telescope for All ini juga terbuka kepada semua rakyat Malaysia ya. Tidak mengira lapisan umur dan juga apa saja profession, kiranya terbuka daripada sekolah rendah sehingga sesiapa sahaja yang berminat untuk menyahut cabaran merebut teleskop yang ditawarkan. Okey, pada tahun ini sebanyak 5 buah teleskop Bracer yang ditawarkan lebih banyak berbanding daripada tahun lepas, iaitu sebanyak 12 sahaja. Okey, seterusnya. Okey, objektif program Telescope for All. Okey, objektifnya adalah untuk meluaskan minat terutamanya di kalangan generasi muda. Apabila generasi muda kita ni mula menunjukkan minat, maknanya akan mendapat sokongan daripada ibu bapa, penjaga, pendidik, guru dan juga masyarakat setempat dalam bidang sains secara umumnya dan khususnya dalam bidang sains angkasa. Selain daripada itu, untuk meningkatkan kesedaran untuk peluang yang sama rata dalam bidang astronomi. Untuk makluman semua terdapat golongan ataupun kelompok ataupun komuniti yang agak kurang diberi perhatian ataupun yang kurang mendapat akses peluang untuk sama-sama menyertai program yang dianjurkan sebegini rupa berbanding dengan golongan-golongan yang di luar sana, contohnya masyarakat bandar, yang mana kelompok ini yang kita panggil underserved community ataupun golongan rentan ataupun orang-orang rentan. Jadi dengan adanya program-program yang sebegini rupa, inisiatif yang sebegini rupa, pihak kami berharap agar dapat merapatkan atau mengecilkan jurang ketidaksamarataan di mana peluang dan akses ni yang diterima di golongan luar sana juga dapat diterima dan dapat dirasai, dapat dialami sendiri oleh golongan rentan ini Okey, seterusnya Telescope for All 2021 secara globalnya Telescope for All 2021 ni sebanyak 225 penyertaan daripada 54 buah negara telah diterima, iaitu untuk merebut 12 teleskop untuk diberikan kepada 12 community. Dan di Malaysia, NOC Malaysia telah menerima sebanyak 172 penyertaan dan apabila dinilai sebanyak 38 proposal yang terbaik telah terpilih telah dipilih untuk dikemukakan ataupun diserahkan kepada IAU OAO. Dan salah satunya penerimanya ada bersama kita pada malam ni Cikgu Badi. Tahniah Cikgu Badi. Okey. Seterusnya ini dia yang teleskop yang menjadi rebutan iaitu teleskop Bracer. Teleskop ni dia istimewa, dia special sebab teleskop ni, nampak tak? Kalau nampak tu dia ada tanda tangan dekat situ. Teleskop ni ditanda tangan oleh astronaut iaitu angkasawan, Nobel laureate, cendekiawan, ahli astronomi
yang menyumbang ataupun yang memberikan sumbangan ataupun memberikan peranan yang besar ya dalam komuniti masing-masing. Okey, teleskop pembias ya. Teleskop ni bukan teleskop pembias biasa, iaitu aperture dia ataupun diameter berdiameter 90 mm. Dia mempunyai special ya, tapak dia special kerana dia custom made ya. Oleh Public Observatory Armand Pien, Belgium. Selain daripada tube teleskop tu, apa yang penerimanya akan menerima juga adalah ada viewfinder dia, ada solar filter, ada eyepiece, ada electronic eyepiece untuk webcam dan juga tripod. Okey, jadi bila penerima ni menerima teleskop ni, pelbagai aktiviti ya boleh dilakukan. Antaranya boleh mencerap matahari ya, sebab ada solar filter, jadi confirm matahari memang boleh nampak. Okey, kemudian boleh mencerap bulan, boleh nampak kawah-kawah bulan, planet dan apa saja objek angkasa lain yang ada di langit. Okey, baik, seterusnya. Okey. Ini tarikh-tarikh penting ya untuk program Telescope for All ni, seperti yang diterangkan oleh Sani sebentar tadi. Sebenarnya Telescope for All ni sedang berjalan ya. Program ini sedang berjalan sebab penyertaannya telah dibuka ya pada 29 April 2022. Mungkin sebabkan masing-masing sibuk raya yang pendek, jadi mungkin terlupa. Jadi saya ingatkan semula, program ini sedang berjalan dan penyertaan ini akan ditutup ya pada 23 Mei 2022, iaitu lebih kurang dalam 5 hari lagi ya. Penyertaan ini akan ditutup. Kemudian pada 24 hingga 29 Mei, sesi penilaian oleh panel penilai yang dilantik oleh NOC Malaysia akan dijalankan. Kemudian selepas kita memilih proposal yang terbaik pada 30 Mei 2022, pengumuman proposal yang terpilih kita akan lakukan. Okey, kemudian pada 1 Jun 2022, tarikh akhir ya mengemukakan proposal kepada IAU OAO, iaitu mengikut masa tempatan, iaitu sebelum atau pada 11.59 malam Malaysia Standard Time ya. Ini peserta yang terpilih ya, peserta dan proposal yang terpilih, dia kena kemukakan sendiri ya secara email kepada IAU OAO. Dan kemudian pada 15 Jun 2022, sekiranya tiada apa-apa masalah, pengumuman pemenang Telescope for All 2022 oleh IAU OAO. Okey Sani, sebelum kita ke slide seterusnya, saya serahkan dulu kepada Sani. Alright, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Kak Ila. Okey, terima kasih atas penerangan yang jelas tadi, sebentar tadi. So, secara ringkasnya, korang semua boleh masih lagi sempat untuk sertai teleskop for all ini. Sangat-sangat mudah. Dia sebenarnya bukanlah mudah sangat pun, tapi dia kita perlu mencipta ataupun merangka 300 patah perkataan. Okey, 300 patah perkataan proposal. Okey. Jadi 300 patah perkataan ni sebenarnya adik-adik semua kenalah, kalau nak mudah draft lah dulu. Sebab apa? Sebab apabila adik-adik semua scan saja QR code dekat poster, adik-adik akan terus pergi kepada Google Form. Okey, selepas itu adik-adik terus kena baca dulu terma dan syarat kat Google Form tu, lepas tu terus isi nama, maklumat semula. Okey, selepas itu terus ada maklumat satu tempat kosong untuk typekan proposal. Okey, jadi sebenarnya sebelum tu adik-adik dah kena rangka dululah. Okey, bagi ayat 300 patah perkataan proposal adik-adik itu bagi cantik, jelas, memang mantap. Okey, barulah adik-adik copy and then paste dekat Google Form tu, and kemudian barulah hantar kepada kami lah. Okay, tekan saja submit dan kami akan terima lah adik-adik punya proposal. Okay, seterusnya. Okay, inilah masa yang kita tunggu-tunggu, Kak Ella. Okay,
kita akan bersama dengan orang penting dalam memberikan maklumat untuk mendapatkan sebiji teleskop dari 12 biji teleskop. Untuk maklumat semua, pada tahun 2021, teleskop for all ada 12 biji untuk direbutkan. Okay, pada tahun 2022 kita ada 15 biji teleskop. Okay, dia tambah lagi 3 biji teleskop. Okay, mana tahu salah satu teleskop tu adik-adik yang punya. Okay, jadi kita akan bersama dengan Cikgu Vadi. Jadi Cikgu Vadi, adakah anda berada di talian? Ya, saya. Okey, Cikgu Vadi. Okey, Cikgu Vadi, saya ada soalan untuk Cikgu Vadi. Okey, soalan dia banyak lah. Okey, so Cikgu Vadi kena jawab supaya adik-adik semua dapatlah macam mana untuk membina 300 patah perkataan proposal yang mantap. Okey, supaya berjaya mendapat salah satu teleskop dari 15 teleskop. Okey. Jadi Cikgu Vadi, pertama kali kita nak tahulah macam mana Cikgu Vadi tahu berkenaan program Teleskop for All 2021 ini. Okey. Boleh Cikgu Vadi ceritakan sikit? Okey, terima kasih Zidani. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri dulu sebab ramai yang belum kenal lagi kan. Mungkin baru pertama kali mereka bersama dengan planetarium untuk menyertai pertandingan ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Cikgu Wadi Belen, anak lelaki Sinasami. Saya berkhidmat sebagai guru selama 16 tahun. Saya sudah berumah tangga dan isteri seorang guru juga dan ada 2 orang anak. Saya mengajarkan subjek sains dan bahasa Melayu dan seni. Saya lebih minat mengajar sains. Okay, terlebih dahulu ini aja intro saya. Okay. Sekarang saya nak jawab soalan Iskandar. Okay, bagaimana saya tahu tentang pertandingan ini dan apa langkah-langkah yang diambil? Okay, pertama, sejak pandemik tu kita tidak dapat bertemu dengan murid-murid. Jadi saya bercadang untuk mencari pertandingan-pertandingan online dan menyebarkan kepada mereka. Pada ketika itu saya ternampak di page Planetarium Negara ya, dan apa di line itu dia ada teleskop for all. Masa saya tengok tu berapa hari lagi, 4 days more. Dia macam countdown, 3 days more macam tu. Jadi saya pun tertanya apa pertandingan tu, dan saya masuk, saya tengok live. Hafiz dengan Selsa Is yang buat tentang proposal dan pertandingan ini. Jadi saya mengikuti webinar tu, saya ambil notes, jadi saya ambil notes tu dan saya ambil masa selama seminggu untuk draft tu. Seminggu, dan saya hantar pun last date juga. Saya masih ingat lagi last date. Yang payahnya ialah masa Google Form tu kita type essay tu. Okey, lengok jari kita. Okey, tapi saya hantar berjaya. Lepas tu saya dapat feedback dari IAU yang mereka dah terima proposal saya, dan saya tunggu. Saya buat ni sebenarnya niat saya mengambil bahagian ni bukan untuk diri saya, sebenarnya untuk murid-murid saya, supaya saya inginkan sebuah teleskop untuk sekolah saya. Sebelum ni saya pernah beli sebuah teleskop, tapi ia kurang manfaat, tak berfungsi lah kira. Jadi saya ambil inisiatif untuk menyertai pertandingan ini dan dapat berjaya. Okay, ada lagi soalan tadi? Okey, apa perasaan Cikgu Vadi apabila diumumkan sebagai penerima Teleskop for All 2021, iaitu pada itu wakil Malaysia lah, satu-satunya wakil Malaysia yang memenangi teleskop pada waktu itu. Apa perasaan Cikgu Vadi masa tu? Perasaan tu
Macam masih tak percaya. masih dah setahun ya, dah nak setahun, tapi masih Yes. dalam ingatan tu. Masih manis, ingatan manis. Sebab bukan saja dapat menangi teleskop, tapi saya dapat banyak peluang ya. Saya dapat bersama dengan kru planetarium, saya dapat mengenali mereka dan mereka juga sangat membantu saya. Macam Cik Fairuz, okay, Puan Janita, okay, macam kru-kru ramai lagi ya, Mira, Cita semua ya. Lagi yang Sifu kita, Cik Zamri. Cik Zamri, Aziz, ramai. Saya dah dapat banyak kenalan di planetarium. Saya rasa ini memang satu peluang, memang rezeki saya lah pada kali ini. Walaupun kerja saya sebagai seorang guru lebih kepada mengajar, jadi ini dapat satu pendedahan baru untuk saya dan saya masih belajar lagi banyak tentang teleskop ni. Ya, betul tu Cikgu Badi. Jadi kita di Planetarium Negara selaku National Outreach Coordinator, kita akan sentiasa support Cikgu Badi lah. Okay, kita akan sentiasa bantu Cikgu Badi. Itulah apa komitmen kami Planetarium Negara dalam kita memajukan ilmu astronomi ini kepada masyarakat. Okay, Cikgu Badi. Jadi Cikgu Badi memenangi satu teleskop. Jadi boleh ceritakan siapa aspirasi ataupun siapa inspirasi yang memberikan semangat untuk menyertai program ni, Cikgu Badi? Inspirasi saya rasa pertama ialah diri saya sendiri. Okey, saya terus terang diri saya. Lepas tu inspirasi saya nak teleskop tu untuk budak-budak saya, murid-murid saya. Murid-murid dia. Saya nak sebab saya nak menarik minat mereka dalam pelajaran. Jadi inilah mungkin satu cara nak ambil consideration mereka. Jadi betul. Kadang-kadang student murid-murid pun belajar secara formal pun bosan Cikgu Badi. Kadang kita di Planetarium Negara kita memberi pembelajaran secara tidak formal. Jadi menarik diorang lah, anak-anak dan juga murid-murid untuk meminati astronomi dan seterusnya secara amnya dia meminati dalam bidang sains. Okey, Cikgu Badi selain daripada Teleskop for All ni, Cikgu Badi pernah tak join apa-apa program seperti ini, macam dia ada hadiah ke yang berkaitan dengan STEM lah? Ada ke Cikgu Badi? STEM setakat ni saya tak pernah ambil bahagian, tapi saya menggalakkan murid-murid saya untuk mengambil bahagian dalam STEM. Contoh buat poster digital. Dan saya pernah berusaha untuk mereka mengambil bahagian dalam pertandingan macam tu. Saya nak tambah sedikit semalam saya tengok saya nak menarik apa ya, teleskop ni fokus dia lebih kepada underserved people. Okey, sejak pandemik ni saya tak dapat nak keluar, nak bertemu dengan orang, tak boleh nak jumpa public. Even murid-murid saya pun saya tak dapat berkumpul sebab kita dalam satu norma yang baru. Now okay. Macam semalam malam saya tengok bulan jelas, cuaca okey. Okey. Betul. Dulu saya mesej guru besar saya. Saya tanya, guru besar saya nak pergi ke sekolah, nak ajak parent dan murid nak tengok, nak cerak bulan, boleh tak? Kita okey, carry on. Saya pergi pukul 10.30, ramai datang. Lebih saya WhatsApp dia dalam grup kelas, ramai datang, lebih dari 50 orang. Sekejap je dah sampai. Okey, mereka dapat melihat. Okey, saya rasa objektif program ni semakin berjaya. Dia berjaya atau tidak saya tak pasti, tapi berjaya 0.1 tu sudah berjaya. Ini satu permulaan dan saya akan ada banyak lagi tugas ataupun banyak lagi tanggungjawab dan amanat yang tengah tunggu untuk saya. Okey. Betul Cikgu Badi. Sebenarnya orang ramai sebenarnya sangat berminat dengan astronomi. Sebab astronomi ini sangat dekat dengan kita. Kita pandang je langit, itu adalah astronomi. Okey. Lepas tu bila Cikgu Badi cakap Cikgu Badi punya last minute plan untuk nak tengok pencerapan bulan, 50 orang dah datang Cikgu Badi. Cikgu Badi bayangkan kalau Cikgu Badi set up seminggu sebelum, berapa ramai boleh datang Cikgu Badi. Mungkin Cikgu Badi boleh bekerjasama dengan
terutamanya planetarium negara, boleh menjemput lah. Kita ni membuat program pencerapan malam di sekolah Cikgu Badi. Okay. Alright, baik Cikgu Badi. Kita dengar kupasan macam mana nak buat proposal teleskop for all tadi. Jadi Kak Ella. Okey, Kak Ella. Berdasarkan kupasan dari Cikgu Badi tadi untuk membina 300 patah perkataan proposal. Jadi Kak Ella boleh share sikit macam mana, apakah kriteria untuk membina ataupun membuat proposal teleskop for all ini Kak Ella? Silakan. Okey, boleh. Okey. Menarik ya bila Cikgu Badi bercerita ya. Dia buat aktiviti dengan murid selepas pandemik kita beralih ke fasa endemik ni ya. Itu memberi inspirasi ya pada keluarga Malaysia di luar sana ya, untuk sama-sama kita jangan lepaskan peluang ya, kita rebut teleskop ni ya. Okey. Baik. Okey, proses penyerahan proposal ya. Proses penyerahan proposal ataupun proses penyerahan cadangan ada 3 langkah, iaitu langkah yang pertama seperti yang diterangkan oleh Sani juga tadi ya. Maksimum 300 patah perkataan, jangan lebih, jangan kurang. Okey, hanya dalam satu penggan sahaja. Okey, wajib ya ditulis dalam bahasa Inggeris. Sebab apa dalam bahasa Inggeris? Ini kerana peserta yang proposalnya nanti terpilih, peserta itu sendiri yang akan emailkan kepada IAUPO. Jadi tak perlu nak translate, terus saja ditulis dalam bahasa Inggeris untuk memudahkan ya. Okey. Kemudian proposal tu perlu ya menerangkan bagaimana teleskop tersebut dapat digunakan untuk underserved community, terutamanya dalam astronomi. Baik. Kemudian langkah yang kedua, apabila dah draft, kemudian boleh scan ataupun klik pada link yang diberikan. QR code dan juga link ni boleh didapati ya di media sosial Planetarium Negara dan juga laman web Planetarium Negara. Kemudian isi segala butiran yang ada pada Google Form itu, dan kemudian setelah diisi segala butiran, proposal itu sekali, kemudian tekan submit dan kami akan terima. Baik, kemudian langkah yang ketiga, proposal yang telah kami terima ni kami akan nilai ya oleh panel penilai yang dilantik. Proposal yang terpilih ni kemudian akan dimaklumkan secara email bersama dengan surat perakuan ataupun recommendation letter daripada NOC untuk mengikut langkah seterusnya bagaimana untuk mengemukakan proposal tersebut kepada IAUPO. Ini proses penyerahan proposal. Baik, kita pergi ke kriteria permakahan ataupun panduannya bagaimana untuk menulis proposal. Mungkin Cikgu Badi boleh bantu saya ya. Bagaimana dengan adanya panduan ni, garis panduan ni untuk supaya proposal tu lebih baik untuk ditulis ya. Seterusnya. Baik. Proposal yang perlu ditulis ya, iaitu yang sebanyak 300 patah perkataan tu dalam satu perenggan, perlu ada 4 kriteria, iaitu yang pertama creativity, yang kedua impact, yang ketiga sustainability, yang keempat community. Apa ya kriteria yang di dalam kriteria creativity tu? Kita pecahkan ya kepada beberapa soalan. Jadi antaranya soalannya, sebenarnya apabila kita membuat proposal tu, yang pertama sekali rasanya nawaitu ya, ataupun apa niat, sebenarnya apa matlamat ataupun mengapa sebenarnya anda ataupun rakyat Malaysia ataupun keluarga Malaysia di luar sana memerlukan teleskop ini.
Sekiranya anda dapat menjawab soalan ini, maka bolehlah menulis proposal ni ya. Mengapa anda memerlukan teleskop ini? Kenapa? Sebab apa? Okey. Kemudian berpandukan ya kepada kelengkapan teleskop yang diterima seperti yang saya maklumkan tadi, dia ada eyepiece dia ada solar filter dan sebagainya ya, complete set tu. Okey, apakah yang anda boleh lakukan? Ya. Okey. Kemudian yang ketiganya, apakah masalah yang anda ingin selesaikan dengan teleskop ni? Ini seperti macam problem statement lah. Contohnya, masalah ya dalam komuniti tu langsung tak pernah melihat objek di langit, langsung tak pernah lihat kawah bulan, langsung tak pernah lihat Zuhal. Mungkin anda boleh menulis di situ ya. Okey. Kemudian, apakah yang akan anda lakukan dengan teleskop tersebut? Okey, ini memerlukan kreativiti ya. Anda perlu olah sendiri berdasarkan garis panduan ini. Walaupun tidak menjawab semua soalan, sekiranya dapat menjawab salah satu ataupun dua daripada garis panduan yang diberikan pun cukup dan juga memadai. Sekiranya dapat menjawab kesemuanya, garis panduan ini adalah lebih baik ya proposal itu ditulis. Baik, kita pergi ke kriteria yang kedua, iaitu impact ya. Okey, lepas kreativiti, impact. Okey, impact ni penting ya sebenarnya. Okey. Yang pertama, persoalannya ya, di manakah anda akan memanfaatkan teleskop ini? Okey, sama ada di komuniti anda sendiri, di komuniti di tempat lain, sama ada di sekolah. Okey, itu terpulang kepada anda ya. Di mana teleskop apabila anda dapat nanti dapat dimanfaatkan oleh komuniti itu sendiri. Okey, kemudian apa impact yang anda mahu cipta? Okey, seperti yang Cikgu Badi share tadi ya. Dia nak supaya anak murid dia minat ya dengan astronomi ya. Selain daripada itu, apa impact yang kita mahukan supaya komuniti di situ celik astronomi ataupun aware bahawa astronomi ataupun sains angkasa itu berada di mana-mana ataupun sentiasa dengan kita ataupun memang setiap hari kita sebenarnya astronomi itu ada ataupun dekat dengan kita. So, apa impact yang dapat anda fikirkan ya? Okey, kemudian juga ini penting ya. Apakah perancangan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang? Ini menunjukkan apabila anda dapat menulis di proposal itu perancangan, makna betul lah anda bersungguh ya untuk mendapatkan teleskop ni supaya teleskop ni betul dapat digunakan ya, dimanfaatkan oleh komuniti, bukan untuk anda sendiri tapi untuk komuniti yang anda pilih ya. Okey. Kemudian sustainability maknanya bagaimana kita nak maintain dia. Bila kita dah dapat teleskop tu, macam mana kita nak maintain dia atau kita nak prolong dia ya. Okey. Kemudian antaranya ialah bagaimana anda mahu memastikan rancangan anda berjaya ataupun kelangsungan ya. Projek ataupun apabila dah dapat teleskop tu, yang mana kita memastikan rancangan tu berjaya, dia berlangsung ya. Okey. Kemudian apakah pendekatan yang anda akan ambil dengan cabaran COVID-19 dan lain-lain cabaran lah. Sebab kata Cikgu Badi ni, COVID-19 ni dia sedikit sebanyak dia orang kata apa, membuatkan kita agak sukar ya untuk melaksanakan aktiviti ni. Tapi tak apa, macam mana untuk kita hadapi cabaran tu ya, selain daripada COVID, cabaran-cabaran lain juga ya. Okey. Kemudian bagaimana ya untuk anda mengukur kejayaan anda dalam rancangan anda itu sendiri. Sebagai contohnya, wujudnya kelab di dalam komuniti itu ataupun wujudnya ada satu sudut ya, sudut tentang astronomi ataupun adanya sesi-sesi pencerapan ke
setiap minggu ataupun sebulan sekali. Okey, itu terpulang kepada anda. Bagaimana untuk anda mengukur rencana anda? Tulis dekat situ. Ya, tulis dalam proposal tu. Okey. Kemudian, apakah tahap ketersediaan anda untuk mencayakan perancangan anda? Iaitu mungkin anda terfikir untuk membangunkan modul-modul astronomi, okey, ataupun kolaborasi ataupun kerjasama bersama persatuan-persatuan, NGO ataupun penggiat astronomi itu salah satu contohlah. Itu terpulang juga kepada anda Okey. Kemudian kita pergi ke kriteria yang seterusnya, iaitu community. Ini yang paling penting sebab IAU sendiri highlight iaitu underserved community Jadi anda kena fikirkan siapakah yang akan mendapat manfaat daripada teleskop ini? Komuniti manakah yang akan mendapat manfaat daripada teleskop ini? Ini penting merupakan salah satu kriteria yang kita akan beri perhatian lebih Okey. Kemudian kenapa anda memilih komuniti ini? Kenapa? Disebabkan apa? Disebabkan mereka ni tidak mendapat akses, disebabkan tiada internet yang bagus ke, itulah yang dapat anda fikirkan mengapa komuniti ini dipilih Kemudian siapakah yang akan membantu anda untuk menjayakan rancangan ini, seperti yang dalam sustainability tu iaitu tahap kesediaan di mana kita boleh bekerjasama, berkolaborasi bersama NGO, persatuan, penggiat astronomi, sesiapa sajalah yang boleh membantu ataupun komuniti setempat itu sendiri membantu anda untuk menjayakan rancangan ini. Okey. Seperti yang saya maklumkan, kriteria ini perlu ditulis di dalam proposal anda. Cuma soalan-soalan ini merupakan garis panduan untuk anda di luar sana menulis proposal ini. Sekiranya dapat menjawab keseluruhan soalan ini, maknanya proposal anda adalah lebih baik lebih baik. Okey, sekiranya hanya memilih ataupun memilih salah satu ataupun tidak semuanya, itu sudah cukup memadai. Okey. Jadi seterusnya, okey, sekiranya ada sebarang pertanyaan, persoalan yang ingin diajukan, boleh terus kontak saya seperti alamat yang tertera. Okey, rakyat Malaysia ataupun keluarga Malaysia di luar sana juga boleh bertanya juga hari ini kepada Cikgu Wadi ataupun saya. Okey, Cikgu Wadi ada bersama kita kan. Bagaimana Cikgu Wadi ni menulis proposal itu berdasarkan kriteria ataupun garis panduan. Pengalaman penting tu, pengalaman emas orang panggil daripada Cikgu Wadi untuk menjadikan proposal itu yang terbaik yang terpilih, yang dipilih oleh IAU Okey, saya serahkan kepada Sani. Baik, terima kasih. Alright, terima kasih Kak Ella. Okey, itulah dia 4 kriteria penting yang perlu ada di dalam proposal adik-adik semua, tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk memastikan proposal adik-adik semua proposal yang mantap dan juga berjaya merembat ataupun menerima salah satu teleskop daripada 15 teleskop. Jadi, okey, Cikgu Wadi. Mungkin Cikgu Wadi boleh memberi perkongsian sedikit. Okey, apakah dari 4 kriteria ni penyediaan proposal Cikgu Wadi, apakah tumpuan Cikgu Wadi antara 4 kriteria ni? Ya, for sure lah. Proposal Cikgu Wadi akan ada ke-4 kriteria ni, sebab itulah terpilih, betul tak? Tapi apakah fokus Cikgu Wadi di dalam proposal Cikgu Wadi pada
Teleskop for All 2021. Okey, Cikgu Badi. Memang kita dah tahu soalan yang ditujukan ataupun jawapan yang ditujukan ialah tentang underserved people. Jadi memang di area saya ni memang ada underserved people. Sebab di Malaysia ni kita tahu ya semua ada. Jadi saya lebih berfokus kepada soalan tu. Yang first tu creativity. Jadi saya terfikir macam mana saya nak menyampaikan ilmu astronomi ataupun minat astronomi di kalangan underserved people. Jadi saya ada sebutkan cara-cara saya tersendiri bagaimana saya akan menggunakan kaedah saya sebagai seorang guru terhadap community around. Okey, itu saya bagi kategori creativity. Okay. Dan untuk yang impact tu bagaimana? Okey, akan memberi kesan ataupun kepada akan membawa kesan kepada community around. Okey, soalan ni lebih kepada community sebenarnya, bukan untuk perseorangan. So memang tajuknya dah teleskop for all. Teleskop ni untuk all ya. Yang ada ni pun bukan sebenarnya untuk kita, bukan saya. Okay, kita kena faham konsep tu. Okay, that's impact. Okay, kesan ataupun dia punya feedback. Apa yang kita akan kita nak inginkan dengan teleskop ini yang akan kita bakal menerima tu. Okay, then keberlangsungan, okay, sustainability. Okay, bagaimana ia akan digunakan untuk jangka masa yang panjang ataupun untuk jangka masa yang akan datang. Dan bagaimana akan memberi kesan dan impact yang baik dalam objektif teleskop for all yang ini ya. Jadi fokus saya lebih kepada dari sebagai seorang guru. Jadi mungkin setiap orang ada fokus tersendiri. Yes, betul. Okay, saya menulis proposal itu sebagai seorang guru. Mungkin seorang astronomer, mungkin fokus dia lain. Sebagai pensyarah lain. Even student lain. Jadi pada pandangan saya proposal tu depends on individual. Okay, saya rasa ada keunikan, takkan sama. Okay, sebab tak banyak, dia ada perbezaan sikit. Jadi mungkin fokus sama tapi cara dia mungkin tidak sama. Metod yang digunakan mungkin berbeza-beza, betul tak? Sangat subjektif. Ya, lepas tu yang untuk community, okay, proposal ni semuanya berfokus pada community. Bagaimana kita nak membantu ataupun nak guide underserved people. Itu aja. Saya lebih memfokuskan kepada itu dan berjaya. Dan ada 5 hari lagi. Saya harap pendengar dan yang bersama kita jangan melengahkan masa. Cuba, sebab kali ini ada 15 teleskop, mungkin negara kita akan dapat 2 ya, lebih daripada 1. Saya akan sebab last year 15 kemungkinan besar kebarangkalian kita. Kalau kita dapat 2 lagi bagus. Jadi kalau dapat 2 lagi ramai komuniti penerima teleskop for all ni bersama dengan Cikgu Badi. Ya, betul. Cikgu Badi cerita tentang teleskop for all ni sebenarnya bermaksud aktiviti astronomi untuk masyarakat. All tu merujuk kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kita punya webinar ini menerangkan bagaimana cara kita untuk mencipta 300 patah perkataan tu, proposal kita dengan memenuhi semua keempat kriteria ini. Sebab apa? Dari tajuk teleskop for all ni ada juga macam pengunjung lah. Dia ingat teleskop untuk semua. Teleskop tu untuk semua. Jadi dia datang, dia kata saya nak teleskop, dia tunjuk. Jadi saksikanlah webinar kita pada hari ini. Kita ada Kak Ella mengupaskan tentang kriteria untuk membuat macam mana untuk membuat proposal berdasarkan 4 kriteria dan juga penerima
teleskop, salah satu teleskop dari 12 teleskop untuk program Teleskop for All pada 2021. Webinar kita ini memang sangat-sangat baguslah untuk terutamanya untuk adik-adik semua yang baru nampak poster kita, baru nak join. Jadi dia beruntung. Jadi sebenarnya yang dah hantar submit proposal tu masih boleh join lagi sebenarnya. Okay? Mungkin selepas tengok webinar kita ini, mungkin selepas dengar dari Cikgu Vadi punya kupasan, mungkin dia rasa dapat idea baru untuk buat proposal yang lebih mantap. Boleh submit lagi adik-adik punya proposal. Okay? Okay. Okay, Cikgu Vadi. Ada lagi soalan untuk Cikgu Vadi. Okay. Kita nak tunjukkan, kita punya adik-adik semua dan juga tuan-tuan dan puan-puan teruja ataupun melihat sendiri betapa komitmen planetarium negara di dalam terutamanya semua program lah. Apa-apa program yang berdasarkan astronomi, terutamanya Teleskop for All ini. Jadi Cikgu Vadi boleh ceritakan tak, selepas Cikgu Vadi dinobatkan sebagai penerima teleskop di dalam Teleskop for All 2021, jadi boleh cerita tak apakah planetarium negara ini punya tindakan? Okay, contohnya kita panggil Cikgu Vadi untuk training, macam mana Cikgu Vadi boleh kenal dengan staf-staf planetarium negara, nampak betapa komitmen planetarium negara terhadap penerima teleskop untuk program yang dianjurkan oleh planetarium negara. Kita sentiasa mengikut rapat dan juga sentiasa menyokong sebenarnya ya apa-apa program yang dianjurkan oleh kami sendiri. Okay, Cikgu Vadi mungkin boleh share lah aktiviti bersama dengan planetarium negara, training yang kita jalankan berapa hari kan. Mungkin Cikgu Vadi boleh share sikit lah macam mana perjalanan bersama dengan planetarium negara tu selepas dinobatkan sebagai penerima. Okay, saya akan kongsikan itu pengalaman yang tidak dapat dilupakan seumur hidup saya. Okay, sebelum tu saya nak bagi tips sikit. Okay, tips dulu ya untuk tulisan proposal ni. Okay, saya lebih berfokus, okay, lebih memikirkan ya. Kita nak sediakan proposal tu, kita anggap kita sudah ada teleskop itu. Okay, so what we want to do? Okay, apa kita nak buat dengan teleskop tu? Kita fikir dari angle tu, jadi kita dapat mengeluarkan idea-idea yang berfokus. Okay, lebih kepada soalan tu. Okay, anggap saja kita sudah ada proposal tu. Jadi apa kita nak buat? Jangan sangka kita belum dapat lagi. Kita dah ada. Jadi apa tindakan seterusnya? Okay, itu saja tips saya. Okay, untuk saya persoalan Iskandar ya. Okay, first of all, saya selepas dah hantar proposal dan saya dapat email bahawa saya telah terpilih dalam negara ya. Salah satu proposal yang terpilih dalam negara. Pada masa itu pun saya kira 50-50 juga sebab pertandingan kita tidak jangka sebab hanya 12 teleskop. Okay, global wise. Jadi peluang tu tipis kuasa 2. Jadi saya tak sangka lah. Lepas tu saya dapat panggilan ya selepas dah dapat keputusan dari IAU. Saya terima panggilan dari siapa? Hafiz yang call saya. Kata, cikgu tak nak teleskop ke? Sebab saya tak tengok email. Sebab masa tu bapa mentua saya meninggal ke Perak. Jadi saya balik kampung dan saya baru balik Selangor. Jadi saya mood saya memang terganggu. Jadi saya tak tengok email, tak buka laptop semua dah dekat 3 hari. Masa tu lah Hafiz call saya. Dia macam mana ya? Kasar jugalah. Dia kata, cikgu tak nak teleskop ke? Kalau cikgu tak nak, tak apa, kami ambil. Teleskop menang. Okay, saya ingat dalam Malaysia. Lepas tu saya confirm. Lepas tu saya dapat kenalan dengan Cik Fairuz. Fairuz call. Saya tengok
international level. Kata saya tanyalah, saya macam percaya international level. Dia kata ya cikgu, international level. Baru saya macam Tersedar dari mimpi. baru sedar dan macam terbang lah. Masa tu semuanya berlaku dengan pantas. Masa tu hari tu juga saya kena vaksin. Jadi dah demam, dengan demam yang ini memang tak dapat dilupakan keadaan saya masa tu. Planetarium press release okay. Jadi banyak panggilan dari media, tiba-tiba jadi artis. Bukan bidang saya pun, sebab bidang saya mengajar, tapi bertembung dengan media, jadi kalang kabut sikit lah. Tapi wife saya dapat membantu saya dan saya manage. Okay, sampai tak ada masa nak makan masa tu, 3-4 hari tu. Banyak panggilan dari media sampai saya avoid. Saya kata I'm busy. Macam tu, sampai dah macam tu. Jadi saya nak jangan pendengar-pendengar jangan melepaskan peluang ini ya. Anda akan mendapat satu pengalaman yang istimewa ya. Selain mendapat teleskop, selain kita membantu underserved, anda akan dapat satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Dan saya dapat kenalan lagi Mira, Mira cerita selepas tu menyertai banyak webinars, webinars mereka semuanya cerita. Sampai sekarang semuanya ada kontak. Selamat hari raya semua. Semuanya ada ya. Setakat tu dan masa tu teleskop belum sampai lagi. Tunggu. Then virus pun semua keep touching. Dia asking teleskop dah sampai kata belum. Then sampailah teleskop tu satu hari. Jadi Cikgu Badi, sebelum teleskop tu sampai, ada Cikgu Badi buat macam tengok tutorial macam mana pemasangan teleskop ke, macam mana nak operate ke? Ya, sebelum tu Encik Fairuz dah hantar video tentang teleskop tu, cara pemasangan dia. Mereka sudah WhatsApp saya bersedia sebab saya dah go through macam mana. Jadi pemasangan dia pun tidak rumit sebenarnya. Boleh, boleh diurus dengan mudah. Jadi saya dah standby dah. Lepas dah sampai, saya dapat urus sendiri sebab sebelum saya dapat tu saya dapat latihan selama 4 hari. Hari Sabtu di Planetarium Negara dengan Sifu Encik Zamri. Pada masa tu ada banyak roadblock. Saya redah juga redah, saya sampai on the time. Mereka pun sangat membantu saya. Ada ramai masa tu ya. Daniel ada. Sorry ya kalau saya terlepas nama, sorry. Semua semua menanti-nanti Cikgu Badi panggil nama dia. Saya ada sediakan slide dan saya ada sertakan gambar-gambar ya. Pengalaman tu sangat baru sebab di planetarium, dalam hall tu, dalam bilik mesyuarat tu, saya seorang dengan kru planetarium tu. Kenangan tu tak dapat dilupakan lah, akan bersama saya seumur hidup saya. Itulah pengalaman saya. Selepas itu saya kongsikan gambar-gambar yang secerap tu, saya capture dan saya share dalam WhatsApp. WhatsApp dekat permulaan WhatsApp, dan saya share dalam Facebook. Ramai yang dapat banyak persoalan, banyak sambutan yang baik, tapi ramai yang nak datang tengok, tapi saya kata tak boleh ya, sebab kena PKP. Masa PKP. Sebab kita pun risau, jadi kita tak nak masalah. Ya, betul. Selain itu saya dapat banyak wishes, hadiah dari student saya, ex-student saya semua sampai. Mereka berikan sokongan mereka, family, friends. So satu perubahan yang drastik dalam kehidupan harian saya. Tak, dia macam
tiba-tiba dah berubah sikit gaya hidup saya, but still okay sebab okay, saya dapat manage now okay. Saya ada banyak benda yang saya perlu upgrade dan perlu belajar supaya saya dapat sampaikan kepada orang-orang lain. Dan ramai sekolah-sekolah sudah mula memanggil saya untuk membawa teleskop ini ke sekolah mereka. Okey, sebelum tu tadi saya nak tambah sedikit tentang keistimewaan teleskop tu, boleh? Yes. Boleh Cikgu Badi, silakan. Okey, sebab saya takut nanti terlupa pula. Okey, special teleskop ni, okey, setiap kali saya tengok orang, saya akan beritahu tu. Teleskop ni dah tanda tangan. Sampai sekarang saya tengah kaji tanda tangan tu, saya tengah list down dengan sebab banyak. Dan nama-nama tu kita tak pernah dengar, tak kenal. Jadi saya dengan anak saya, okey, tengah list down, okey, siapa. Okay, mungkin saya nak buat macam buku ke apa, sebab ramai keistimewaannya di situ. Okay, tak kira budak tu tak dapat cerap, dapat nampak bulan atau objek di angkasa, yang penting itu akan jadi inspirasi kepada mereka. Tanda tangan tu bukan calon-calon ya. Dia dari negara lain dan ada astronomers, okay, astronauts, jadi Ada saintis. ya, saintis. Okay, jadi dia akan jadi satu dorongan kepada mereka. Saya percaya macam tu. Okay, saya dengan itu saya tak kira boleh cerap atau tidak. Saya tidak galakkan budak-budak saya cerap waktu siang, even though ada filter. Saya takut juga tentang keselamatan kan. Sebab budak ni kadang dia tak dengar, dia takut nanti dia ambil filter, dia tengok mata rosak. Okay, kita tak nak macam tu. Jadi saya lebih kepada malam ya, saya cerap malam. Okay, jadi itulah. Jadi saya akan membawa seperti mana dulu saya pernah berjanji dalam webinar pertama saya berjanji akan membawa teleskop ini ke sekolah-sekolah berampiran yang ada banyak underserved schools here. Okay, saya akan bawa sebab mereka mungkin tak pernah tengok. Okay, setakat mereka tengok, mereka rasa saya rasa kita dah berjaya. Okay, akan satu langkah yang boleh ke arah objektif astronomical learning. Okay, lebih kepada dunia angkasa. Okay, sebab dunia ni alam ni lebih berkuasa. Saya sangat suka alam ni. Sebelum ni saya suka pemandangan malam. Saya suka tengok bintang, saya suka tengok bulan. Tapi sekarang dah boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, saya berterima kasihlah ya kepada PN kerana menganjurkan bersama IAU pertandingan Teleskop for All di Malaysia. Jadi seorang pembangkit kepada rakyat kita. Setakat ini perjalanan Teleskop for All saya dan akan berlangsung. Saya percaya selepas ini mungkin akan lebih banyak saya perlu berusaha dan kena workout lebih. Okey, Cikgu Badi, mungkin Cikgu Badi boleh share sikitlah gambar 1-2 keping gambar hasil daripada cerapan Cikgu Badi, ataupun mungkin Cikgu Badi boleh, disebabkan Cikgu Badi selalu post Cikgu Badi punya aktiviti pencerapan, boleh Cikgu Badi sharekan Facebook Cikgu Badi untuk mungkin penonton kita pada malam ini dia mengikuti Cikgu Badi lah, program-program Cikgu Badi. Saya ada slide. Okey. Kita program hari ini. Ini pengumuman Teleskop for All dari Planetarium Negara. Ini media newspaper, Straits Times dengan Star. Ini laman Facebook Planetarium Negara. Saya sentiasa membaca ni sebab ada nama saya dan ada di situ
mengharumkan negara. Okay, benda tu dah memang saya terharu lah setiap kali saya baca ni. Okay, ni participation. Okay, teleskopnya dah sampai. Okay, gambar pertama tu saya terima teleskop tu. Okay, pada petang tu sampai dalam satu kotak yang besar, dan yang sebelahnya yang telah dipasang, ya. Okay, ini bersama kru planetarium, semasa sesi latihan selama 4 hari. Ini webinar-webinar yang saya pernah hadiri, ya. Pernah ambil bahagian. Ini detik bersama Datuk Baba dan pengarah planetarium Puan Hajar semasa program Big Bang Astronomy. Saya dapat bergambar dengan mereka. Bulan yang picture pertama tu yang first saya capture. Saya capture. Yang second tu yang selebihnya lah. Yang first yang gambar yang pertama tu yang pertama saya capture. Memang saya simpan, saya tengok selalu. So, ada banyak lagi, jadi saya ambil yang sedikit sajalah untuk ditonton. Yang ni yang berlaku semalam, ya. Dengan student saya di sekolah saya. Sebab sekolah saya tu sebenarnya dia sesuai sebab tak ada gelap. Dia gelap. Even though dia ada banyak bangunan, ada institut di sebelah, tapi dia sesuai, dia gelap. Dia tak ada pencemaran cahaya. Ya, pencemaran cahaya dia kira okey juga. Mereka dapat tengok. So semoga berjaya, ya, untuk pemenang seterusnya. Baiklah, kita dapat tengok gambar-gambar yang cantik yang diambil oleh Cikgu Badi menggunakan teleskop yang telah Cikgu Badi terima pada tahun 2021. Dia menjadikan inspirasilah kepada adik-adik semua yang baru ataupun yang sudah pun menyertai yang telah pun menghantar proposal untuk tahun ini 2022. Jadi yang mana dah hantar submit proposal, boleh saja adik-adik semua untuk resubmit balik. Mungkin adik-adik rasa macam proposal adik yang dah hantar dulu tu rasa tak strong sebelum tengok webinar ni. Selepas tengok webinar ni mungkin dah ada spirit, dah ada inspirasi daripada Cikgu Badi, dah nampak macam mana nak buat proposal yang mantap macam Cikgu Badi. Jadi boleh rewrite balik ataupun boleh tuliskan balik, and then pastikan proposal yang adik-adik tulis tu tidak melebihi 300 patah perkataan lah. Dan memenuhi 4 kriteria yang kita nak lah, dan submit saja. Jadi selamat maju jaya kepada adik-adik semua. Jadi kita dah nak pun sampai ke penghujung. Sebelum saya menutup kita punya webinar ini, boleh saya dengarkan ataupun dari Kak Ella mungkin sedikit kesimpulan yang dapat Kak Ella buatlah dalam webinar kita pada hari ini. Jadi persilakan Kak Ella. Baik. Bagi keluarga Malaysia di luar sana, saya ingin mengucapkan terima kasih yang bersama-sama kita, ya, sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada malam ini dan sesi perkongsian kita pada malam ini. Video ini akan berada di Facebook sebagai rujukan, dan slide PowerPoint juga kita akan letakkan juga di media sosial Planetarium Negara sebagai rujukan untuk keluarga Malaysia menulis proposal nanti.
Cikgu Badi dalam skrip mata menjadi duta astronomi setelah dipilih sebagai salah satu penerima teleskop for all 2021. Tahniah cikgu. Skrip mata betul lah kata pepatah, rezeki memang tak pernah salah alamat. Betul lah tu. Ya. Okey. Baik, jadi kesimpulannya saya ingin menyeru dan menyarankan keluarga Malaysia di luar sana, jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini, sahut cabaran, grab the opportunity Okey, untuk bersama-sama kita mengharumkan, mana tahu sekali lagi mengharumkan nama Malaysia untuk merebut 15 buah teleskop yang ditawarkan pada tahun ini. Ayuh Malaysia, bagaimana kita memenangi pingat emas banyak di Sukan C di Hanoi, kalau tak salah Ya, betul. Okey, jangan tunggu lagi, kita ada 5 hari berbaki 5 hari sebelum tarikh tutup pada 23 Mei 2022. Jadi terima kasih, saya serahkan kepada saya. Okey, terima kasih Kak Ella. Itulah dia kesimpulan yang sangat padu dan bertenaga dari Kak Ella. Okey, seterusnya kita persilakan Cikgu Badi untuk menyimpulkan ataupun memberi kesimpulan secara ringkasnya untuk webinar kita pada hari ini. Kesimpulan saya simple dia. Jangan lepaskan peluang ini. Peluang keemasannya. Luangkan masa anda. Rancang dan buat yang terbaik. Gunakan tips yang kami berikan. Dan semoga berjaya. Terima kasih Planetarium Negara kerana setia bersama saya. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Badi. Alhamdulillah. Jadi kupasan telah pun dikupas segala maklumat rahsia dari penerima teleskop for all 2021 tentang macam mana nak tulis proposal sampai 300 perkataan, sampai penilai pun boleh tertarik dengan proposal tersebut, dan sebab itulah Cikgu Badi lah pemenang dia menerima salah satu teleskop dari 12 teleskop. Jadi tahniah dan syabas kepada Cikgu Badi. Selamat maju jaya kepada adik-adik semua. Jadi saya mewakili Planetarium Negara masih belum terlambat ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Okey, yang menyertai program apa-apa program di Planetarium Negara, sebenarnya Planetarium Negara banyak lagi menjalankan program-program sepanjang bulan inilah. Kita ada TikTok Planetarium Negara, kita ada pertandingan video pendek Planetarium Negara, kita ada banyak program. Okey, hadiah pun sangat-sangat menawan. Sangat-sangat hebat hadiah dia. Okey. Jadi saya menyeru kepada adik-adik semua untuk follow dan like Facebook Planetarium Negara dan sentiasa update lah program-program yang dianjurkan oleh Planetarium Negara, terutamanya sekarang ni Teleskop for All 2022, di mana 15 teleskop untuk menjadi rebutan kepada semua. Okey. Mungkin salah satu teleskop milik adik-adik semua. Okey. Jadi saya Iskandar Sani bin Darwis, moderator anda pada hari ini, ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon kemaafan jika ada tersasul, tersalah bahasa. Okey, mohon kemaafan dari saya. Jadi kami mohon untuk undur diri dan terima kasih kepada para penonton kerana setia menonton kami semua pada webinar hari ini. Jadi wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okey, sekejap. Okey, kita share montage. Sekejap